tanpa didahului dengan wuduk itu, ia juga merupakan dalil yang menunjukkan kepada kita ada situasi yang Nabi melakukannya. Menunda mandi junub tapi tidak berwuduk. Okay, sekarang ini Aisyah kata Nabi pernah tidur dalam keadaan junub tetapi Nabi berwuduk terlebih dahulu sebelum tidur. Baik, kita lihat kepada syarah judul bab terlebih dahulu. Perkataan babu kainunatil junubi fil baiti. Bab orang yang junub boleh menetap di dalam rumah. Makna lafaz kainunah adalah istiqrar. Istiqrar maknanya kita duduk tetap. Kita duduk tetap, kita tak keluar daripada rumah. Jadi ini maksud istiqrar. Contoh, biasa kita kata orang perempuan dalam haid dia tak boleh istiqrar dalam masjid. Istiqrar maknanya apa? Menetap. Dia duduk. Masjid tu maksudnya dewan solat. Dia tak boleh duduk kat situ kan. Jadi ada penggunaan lafaz istiqrar di sana. Makna lafaz kainunah adalah istiqrar. Maksudnya menetapnya orang yang junub di dalam rumah. Jadi lafaz kainunah diambil daripada kata apa? Kana. Asalnya daripada kata kana. Kana yakunu kaunan kainuna. Dia adalah masdar yang mana asal katanya ialah kana. Jadi tidak ada yang wazannya seperti ini kecuali sedikit sekali. Misalnya daimumah dari kata dama. Jadi perkataan kainuna ini dia jarang-jarang digunakan ataupun jarang ada lafaz yang sedemikian dalam bahasa Arab. Contoh kita cuma dapat perkataan kana, masdarnya kainuna ataupun dama jadi daimumah, demikian. Okey, so itu tak ada masalah lah ya, cuma penjelasan tentang daripada mana asal usul perkataan kainunah tersebut. Baik, perkataan yang lain di sini ialah idza tawadda'a, apabila berwuduk. Abul Waqt dari Karimah menambahkan lafaz qabla an yaghtasila, sebelum mandi. Mandi ni maksud mandi junub ya. Sementara dalam riwayat Al-Mustamli dan Al-Hamawi seluruh lafaznya sama sekali tidak tercantum. Ada yang mengatakan bahawa melalui judul bab ini Al-Bukhari mengisyaratkan pelemahannya terhadap hadis yang diriwayatkan dari Ali secara marfu'. Jadi ada pendapat kata kenapa Imam Al-Bukhari diletakkan bab ini? Sebab mungkin ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali ini dikatakan terdapat kelemahan. Namun nanti dijelaskan tidak ada kelemahan di situ. Contoh hadis ini innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun wala junubun. Sesungguhnya para malaikat tidak masuk ke rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Setuju? Ada siapa pelihara anjing kat sini? Boleh tak pelihara anjing? Boleh taruh dekat luar rumah. Tapi itu anjing apa? Buruan? Anjing jaga rumah, bukan anjing peliharaan Yang pet macam kucing tu tak boleh ya. Siapa yang tak setuju dipersilakanlah. Tapi memang dalam agama kita tidak membenarkan untuk kita pelihara walaupun dia cute macam mana lah. Saya faham kadang-kadang kita kata kesiannya comel cute. Yalah kita memang ada ihsan pada binatang kan. Apa kita kata kita nak kena tendang dia buang ke apa kan. Siapa yang boleh pelihara, peliharalah. Jadi kita yang tak boleh pelihara jangan pelihara. Ada banyak benda boleh pelihara. Kan? Ada banyak benda boleh pelihara. Peliharalah apa yang boleh dia pelihara. So kita berpegang kepada nas ini kata malaikat tak masuk rumah. Kalau kita pelihara anjing dalam rumah kita. Tapi kalau anjing buruan, anjing yang mana yang digunakan oleh orang buta, kan? Kita panggil apa anjing tu? Guide Guide dog okey. Apa? Guide dog. Boleh. Tapi anjingnya kena ni lah. Kat luar, anjingnya perlu dijagalah bukan di luar tu. Boleh. Habis? Apa?
Najis lah, tapi untuk dia ada pengecualian, namun dia perlu buat sesuatu lah, maksudnya perlu apa tu? Apa kita panggil tu? Sertu, nak cakap tayamum tadi. Perlu, kalau terkena air liurnya kena ni lah, kena sertu kan. Ada tayamum pula sakinah. Nak buat macam tayamum, itulah Ustazah nak buat macam tayamum. Tak kena lah kan. Boleh, cuma dia ada cara-cara dia lah. Perlu dijaga. Walaupun kita kata kita letak anjing tu dekat luar, bukan kita biarkan, kita tak jaga pelihara tu kan, maknanya kita biarkan dia kotor. Kena jagalah maknanya, cuma dia dekat luar sahaja. Ada je punya cara-cara lah kan, kaedah dia kan, tak boleh sembarang. Sebab anjing ni pun kita kata walaupun tak boleh bawa masuk rumah, dia tetap perlu diadakan sifat ihsan, diberi makan kan, dipelihara dengan baik. Cuma itulah, dia tak boleh dibuat sebagai pet lah. Binatang peliharaan yang kita buat macam kucing tu kan, tidur sama-sama. Itu lain cerita. Kotor lah kan sebab air liur dia. Air liur dia kan, masuk dalam baju. Pakaikan baju. Betul-betul. Kucing pun sama Baju anjing lawa-lawa Saya kata daripada pelihara anjing baik, pelihara anak angkat. Sorry Lebih baik you adopt anak titipan. Bagi saya lah. Maknanya banyak, bukan nak cakap pelihara kucing ni tak ada pahala. Ada pahala. Cuma manusia, kalau pelihara manusia diberikan didikan agama, dijaga kan. Membesar sebagai orang yang soleh, taat pada Allah, sahamnya tu banyak. Walaupun susah lah, saya tahu dia mesti ada banyak dia punya ni kan, dia punya prosedur yang perlu kita ikut. Tapi actually daripada pakaikan anjing baju, lebih baik pakaikan manusia baju. Bagi saya. Tapi terpulang. Cuma jangan dianggap ia sebagai sesuatu yang tak apalah, pandai-pandailah fikir sendiri. Sebab susah. Benda ni jadi isu kan. Jadi isu, ada orang tak terima. Ada orang kata kita ni tak sayang binatang, tak ihsan pada binatang. Tapi ni hukum lah Kalau hukum dah kata gitu, gitulah. Susah juga nak kata kan. Okey, wala suratun. Gambar macam mana? Boleh letak gambar dalam rumah. Banyak gambar ni. Banyak gambar. Gambar ni banyak, tengok tepi tu. Macam mana? Gambar apa? Gambar bernyawa tak boleh. Okey, gambar yang tak bernyawa tu macam mana? Gambar pemandangan. Lagi? Buah-buahan. Daun, laut, gitu pemandangan boleh. Gambar family. Simpan dalam album je lah. Tak payah pamerkan. Banyak ni. Kalau malaikat tak masuk, nanti jin masuk. Kita ada banyak kes dia letak gambar besar-besar lah kat rumah dia kan. Jin duduk dalam gambar tu kan. Sebab tu saya kata, siapa yang tengok? Dia tengok ke jin yang tengok? Kan? Dia tengok ke jin yang tengok? Jin duduk tengok ni. Gambar lah. Elakkan. Tapi benda ni susah jugalah kan. Dia kalau pergi rumah saya memang tak ada lah. Tapi kalau pergi rumah mak saya ada. Kan, susah, kita tak boleh lah cakap pergi rumah adik-beradik kita, saudara mara kita kata, kau jangan letak gambar. Tak boleh lah sebab rumah orang kan. Bukan rumah kita. Kalau rumah kita jaga. Rumah orang lain tak apalah. Itu hal dia. Itu walaupun kita kata mak kita. Sebab orang tua dia ada sentimental value yang kita kena hormati juga.
Mereka ni ada suka letak kan. Kalau pergi masuk bilik mak saya, gambar mak saya dengan arwah bapak saya, berlambak-lambak. Gini. Dia posing kan. Takkan saya nak kata, mak jangan letak gini, nanti malaikat tak masuk. Nanti kan dia jadi isu. Ya? Apa dia? Ada macam-macam. Pegang pokok. Betul-betul. Dengan baju kebaya dia kan. Takkan saya nak kata, tak boleh mak nanti gini. Nanti kan jadi depression pula. So kita kena faham jugalah situasi-situasi juga kan. Tak apalah. Nak buat macam ni Itu rumah dia lah. Cuma kalau rumah kita, kita jagalah kan. Semikian. Okey, wala junubun. Itu kata, di situ dan orang yang junub. Baik, hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya. Di dalam sanadnya terdapat perawi bernama Nuja. Sedap nama dia Nuja. Okay, dapat perawi bernama Nuja. Dibaca dengan mendammahkan nun dan memfathahkan jim. Okay. Nuja ni adalah orang Al-Hadrami lah, orang Hadramaut. Tidak ada yang meriwayatkan darinya selain anaknya Abdullah. Dia adalah perawi yang majhul tetapi dinilai thiqah oleh Al-Ijli. Ibn Hibban dan Al-Hakim pun mensahihkan hadisnya. Jadi hadisnya tak ada masalah lah walaupun ada perawi yang majhul sebab setelah diperiksa perawi ini walaupun majhul masih lagi boleh diterima. Okey. Jadi sekarang hadis ni dia contradict tau dengan hadis yang kita baru baca ni. Sebab hadis ni kata malaikat tak masuk rumah kalau ada orang junub. Yang ini pula orang junub tidur. Itu kan? Orang junub tidur kan? So dia contradict. Maknanya ada percanggahan antara kedua-duanya. Jadi sekarang dijelaskan, okay? Oleh kerana itu seperti yang dijelaskan oleh Al-Khattabi, mungkin saja yang dimaksud dengan orang yang junub dalam hadis tersebut adalah orang yang melalaikan mandi wajib dan sudah terbiasa tidak mandi junub. Bukan orang yang menunda pelaksanaannya. Jadi maksud dalam yang malaikat tak masuk tu kan, dalam rumah kita tu, kalau ada orang yang junub, ialah dimaksudkan dengan orang yang dia melalaikan. Dia memang tak mandi junub. Dia memang tak mandi junub. Kalau tak mandi junub, tak solat tu kan. Dia memang tak mandi junub. Bila dia tak mandi junub tu, kita dapati bahawa orang ini rumahnya malaikat tak masuk. Bukan tentang orang yang menunda pelaksanaannya. Kalau yang hadis tadi kita baca kan, yang dalam bab 25 yang menjadi main hadis kita, ini ialah hadis yang menunjukkan ada penundaan dalam mandi wajib tersebut. Tapi kalau ini dia memang langsung tak mandi wajib. Jadi sebab tu rumahnya tidak dimasuki malaikat. Jadi dia mengatakan ini diperkuatkan lagi bahawa anjing dalam hadis itu adalah selain anjing yang boleh dipelihara. Sedangkan gambar yang dimaksud adalah gambar makhluk yang bernyawa dan diagungkan. Namun An-Nawawi menanggapinya berkenaan dengan penjelasan anjing tersebut masih perlu ditinjau ulang. Jadi kan dekat sini nampak tentang anjing tu dia dah bagikan kita dengan penerangan. Maknanya selain anjing yang boleh dipelihara tak boleh dibawa masuk dalam rumah. Okay? Maaf, yang tak boleh dijaga, tak boleh dipelihara. Anjing yang boleh dipelihara, contoh anjing yang kita kata nak jaga kawasan rumah. Mungkin rumah memang kawasan tu ramai sangat pencuri. Kalau tak ada anjing kan, dia akan menyebabkan potensi untuk perompak masuk rumah tu ada. Jadi perompak kalau dengar anjing dia takut kan lari kan. Bukan kata perompak, kita kalau dengar bunyi anjing pun kita dah takut kan. Anjing gonggong je kita dah tengok. Mana anjing tu takut sangat kan. Rumah saya banyak anjing. Besar-besar lah tu. Kalau anak saudara saya naik tu bagus juga. Besar sangat, takut. Besar sangat. Mungkin sebab banyak kawasan rumah private kan dekat situ. So diorang pelihara lah anjing. Biasanya rumah-rumah private lah yang pelihara anjing. Tapi rumah flat pun ada lah kan. Rumah flat boleh pelihara anjing besar tak? Tak boleh kan? Kecil-kecil je. Ada pelihara juga? Besar juga? Kucing pun tak boleh? Tak boleh? Bila you start? Tapi kucing kalau nak pelihara dia kena pasang ni kan? Jaring semua kan baru boleh kan? Ada orang datang inspection, siapa pelihara kucing kat sini? Yang pelihara kucing tak datang pula. Jiran pelihara kucing. Dia ada syarat, kena report HDB tak kalau pelihara kucing? Tak tahu
Siapa tahu kena buat ni kan, permohonan ke apa sebelum pelihara ke. Okey dah tak apalah, tinggalkan pasal kucing anjing ya. Kemudian dia kata sedangkan gambar yang dimaksud adalah gambar makhluk yang bernyawa dan diagungkan. Jadi sebab tu ada orang yang dia memberikan keringanan lah. Dia kata kalau gambar tu kita letak tapi kita tak agungkan boleh. Ada yang kata gitu. Dah gambar namanya gambar. So di sini dia kata kalau gambar yang diagungkan, gambar itu bernyawa dan diagungkan barulah malaikat tak masuk. Tapi kalau gambar sekadar gambar yang tak diagungkan, malaikat masuk. Dia kata gitulah. Ada pendapat yang lebih ringan mengatakan sedemikian. Tapi kalau saya taklah. Jadi kalau saya tak, dan namanya gambar makhluk yang bernyawa, jangan diletakkan, dielakkanlah sebaiknya. Tapi kalau siapa yang nak letak, mungkin dia kata, alah Ustazah ni macam gambar family kita kan, cuma sebagai display, bukan kita nak agungkan ke apa. Tak apa. Itu pendapat masing-masing. Okay? Saya tak nak gaduh-gaduh lah tentang hal ini. Okay. So dia kata di sini, berkenaan dengan lafaz junub dalam hadis Ali di atas, ada kemungkinan maksudnya adalah orang yang tidak terangkat hadasnya, baik secara keseluruhan maupun sebahagian. So maknanya samalah tadi, iaitu orang yang dia memang tak mandi junub. Okey, langsung. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara hadis ini dan hadis bab di atas. Jadi bila kita dah terangkan tentang maksud orang yang junub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud itu tadi dengan hadis yang menjadi perbincangan utama kita, kita dapati tidak ada pertentangan antara kedua-duanya. Okey, kerana kita dah faham maksud daripada hadis yang malaikat tak masuk rumah bila ada orang junub ialah orang junub yang dia tak mandi wajib tu tadi, bukan yang menundakan. Kalau hadis kita bab 25 maksudnya yang menundakan. Okey, dapat ya? Dapat bezakan ya? Okey. Baik, syarah hadis di sini. Perkataan haddatsana Hisyamun. Hisham meriwayatkan kepada kami, dia adalah Hisham Ad-Dastuwai. Dan Syaiban di sini adalah Syaiban bin Abdul Rahman, sedangkan Yahya adalah Yahya bin Abi Kathir. Dalam riwayat Ibn Abi Syaibah, dia telah menyebutkan secara tegas bahawa Abu Salamah meriwayatkan kepadanya. Al-Auza'i telah meriwayatkannya dari Yahya bin Abi Kathir, dari Abu Salamah, dari Ibn Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Kita apalah itu tentang nama perawi ya. Seterusnya, perkataan qala na'am wa yatawadda. Siapa yang kata ni? Aisyah. Okey. Siapa yang tanya? Okey. Abu Salamah yang tanya kepada Aisyah. Jadi ini jawapan Aisyah. Bukan Nabi bukan Nabi yang sebut tapi Aisyah yang sebut. Jadi Aisyah kata, ya, dan baginda juga berwuduk. Lafaz wa yatawaddau diatafkan kepada kata yang menempati kedudukan kata na'am. Artinya yang dimaksud dengan jawapan ya tersebut adalah ya, baginda tidur dan juga berwuduk. Huruf waw dalam kata tersebut iaitu wa yatawaddau tidak mengandung pengertian tertib secara berurutan. Jadi maknanya sebenarnya di sini ialah baginda berwuduk kemudian tidur. Jadi kalau kita nampak secara zahir kata-kata Aisyah itu seolah-olah Aisyah kata Nabi tidur baru wuduk. Nampaknya macam gitu. Kan? Dia kata bila ditanya adakah Nabi SAW tidur dalam keadaan junub? Aisyah kata ya dan dia berwuduk. Seolah-olah dia kata ya Nabi tidur dan Nabi wuduk. Kita kalau faham seolah kita kata oh Nabi tidur lepas tu bangun baru Nabi berwuduk. Padahal tidak sedemikian. Maksud isnilah Nabi berwuduk terlebih dahulu kemudian baru tidur. So di sini dia kata keterangan ini disokong oleh makna hadis dalam riwayat Muslim dari jalur Az-Zuhri dari Abu Salamah, di dalamnya tercantum lafaz kana idza arada ayyanama wa huwa junubun tawadda'a wudu'ahu lis-salati.
Apabila hendak tidur sedang baginda dalam keadaan junub, maka baginda berwuduk seperti wuduk untuk mendirikan solat. Jadi wuduknya sempurna. Okey? Wuduk macam kita nak solat, wuduk sedemikian. Penuh keadaannya. Barulah baginda tidur. Redaksi hadis ini lebih jelas maksudnya. Dalam riwayat Al-Bukhari tadi pada bab sesudahnya dari riwayat Urwah dari Aisyah terdapat lafaz seperti itu dengan tambahan ghasala farjahu. Baginda mencuci kemaluan. Dalam kitab Al-Mustakhraj dari jalur Abu Nuaim, guru Al-Bukhari pada akhir hadis babnya, Abu Nuaim menambahkan lafaz baginda berwuduk seperti wuduk untuk mendirikan solat. Dalam riwayat Al-Ismaili melalui jalur lain dari Hisham terdapat lafaz yang semakna. Hadis ini merupakan bantahan terhadap orang yang mengertikan wuduk di sini dengan membersihkan. Jadi ada orang kata wuduk ni maksudnya cuma bersihkan saja. Okey, bersihkan apa yang patut dibersihkan lah. Contoh kemaluan, tangan ke apa kan. Barulah dia tidur. Tetapi sebenarnya tidak. Okey, maksud daripada hadis ini ialah kenapa? Berkelip-kelip. Nampak perasan ni? Tak ada makna apa-apa Ya tak ada Urat bukan sebab orang rindu bukan Takut pula saya. Mata tertiba. Okey, apa tadi? Okey, wuduk di sini dengan membersihkan. Jadi ada sebahagian mereka berpendapat bahawa wuduk di sini ialah maksud membersihkan, iaitu bersihkan kemaluan, membersihkan tangan kan, tapi sebenarnya tidak. Sebab apa? Kita ada hadis yang sahih menunjukkan bahawa wuduk di situ dijelaskan sebagai wuduk sebagaimana untuk kita melaksanakan solat. Contoh kan dia kata tadi, wa junubun tawadda'a wudu'ahu lis-salah. So ini merupakan satu hadis yang kuatlah kita kata menjelaskan apa maksud wuduk di dalam kata-kata Aisyah itu tadi, iaitu wuduk sebagaimana biasanya lah kita nak solat, bukan sekadar membersihkan. Okey, baik, seterusnya kita masuk bab yang ke-26. Okey, orang yang junub tidur. Okey, babu naumil junubi. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddathana Qutaibatu qala haddathana al-Laysu an Nafi'in an Ibni Umar anna Umar bin al-Khattab sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayarqudu ahaduna wa huwa junubun qala na'am idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junubun. Okey, hadis ini beza dengan hadis yang tadi sebab hadis tadi Aisyah yang jawab. Tapi hadis ini Nabi sendiri yang memberikan guideline tersebut. Ni bezanya. Jadi di sini Qutaibah meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Al-Layth meriwayatkan kepada kami dari Nafi' dari Ibn Umar bahawa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bolehkah salah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub? Jadi ini Umar yang tanya kepada Nabi. Baginda pun jawab, ya, apabila salah seorang dari kalian sudah berwuduk, silakan dia tidur dalam keadaan yang junub. Maknanya Nabi suruh kita berwuduk terlebih dahulu. Barulah kita boleh tidur. Ialah sebab kadang-kadang sejuk nak mandi. Betul lah, kadang-kadang sejuk nak mandi. So tak apalah, ambil wuduk dulu kemudian baru tidur. Tapi kalau tidur je terus tak ambil wuduk macam mana? Apa dia Kak Sam?
Dah ngantuk ke dah penat? Dah ngantuk dah penat terus tidur kan. Dia tak ni. Dia tak larat nak bangun ke apa, tak apalah, tak jadi masalah. Sebab kita dah bincangkan pada minggu lepas tentang isu yang mana boleh menangguhkan tak walaupun tanpa berwuduk. Jadi ini kita panggil sebagai sesuatu panduan yang diberikan oleh Nabi SAW kepada kita lah kalau sekiranya kita nak tidur. Maknanya berwuduk itu lebih utama sebenarnya. Jadi di sini kita lihat perkataan anna Umar bin al-Khattab sa'ala, bahawa Umar bin al-Khattab radhiyallahu an dia bertanya. Zahirnya Ibn Umar hadir ketika pertanyaan itu diajukan. Sehingga hadis ini terhitung sebagai musnad beliau. Itulah yang dikenal dalam riwayat Nafi'. Diriwayatkan dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibn Umar, dari Umar bahawa dia berkata, wahai Rasulullah, sanad ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i berdasarkan riwayat tersebut. Hadis itu terhitung sebagai musnad Umar. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Yahya Al-Qattan, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi'. Dari Ibn Umar, dari Umar. Akan tetapi perselisihan ini tidak sampai menodai kesahihan hadis di atas. Terkait korelasi hadis dengan judul bab 25, 25 bab apa? Tadi kan, orang yang junub boleh menetap dalam rumah apabila sudah berwuduk sebelum mandi. Jadi dia kata, maka hal itu dapat dinyatakan apabila orang yang junub boleh tidur di rumah, itu artinya boleh pula dia menetap di dalam rumah dalam kondisi yang terjaga. Kerana tidak ada perbezaan antara kondisi tidur dan terjaga di dalam rumah. Maknanya dia kata gini, kalau orang yang tidur boleh duduk dalam rumah, yang mana dia dalam keadaan junub tu tadi, orang yang dia lepas dia junub tu, dia tak nak tidur pun lebih-lebih lagi boleh menetap dalam rumah. Sebab apa? Tidak ada perbezaan antara orang yang berjaga dan orang yang tidur. Yang penting di sini ialah sama ada selepas dalam keadaan junub itu kita nak tidur ataupun kita mungkin nak meneruskan aktiviti yang lain. Dia kata dalam keadaan yang nak menundakan mandi junub itu tadi, dia punya keadaannya dibolehkan dan paling utama ialah dia mulai dengan berwuduk terlebih dahulu. So ini caranya lah dia kata. Atau dinyatakan tidurnya itu sendiri mengandung erti pembolehan. Kerana pasti ada kondisi terjaga antara ketika dia berwuduk dan tidur. Serta tidak ada perbezaan antara sedikit dan banyaknya waktu yang digunakan dalam kondisi terjaga itu. Dalam riwayat Karimah sebelum hadis Ibn Umar tercantum bab tidurnya orang yang junub. Judul bab ini merupakan tambahan kerana sudah ada bab orang yang junub berwuduk kemudian tidur, dan kemungkinan juga Al-Bukhari membuat judul bab yang satu iaitu bab tidurnya orang yang junub secara mutlak, dan yang satu lagi bab setelahnya secara muqayyad sehingga dia bukan sebagai tambahan. Okeylah, tu tak apa. Okey so nampak macam ni dia punya. Ya? Ada apa isu? Oh, bab 27. Okay. Sekarang kita bincang hukum orang junub yang menundakan mandi junub. Okey. Satu situasinya ialah dia nak tidur. Jadi sebelum tidur Nabi kata apa? Berwuduk.
Kalau tak nak tidur, maknanya dia tu dalam keadaan yang terjaga atau buat aktiviti lain. Boleh ke tak? Boleh. Tapi wuduk jugalah sebenarnya lebih baik. Kalau tak wuduk, boleh juga. Okey. Dua-dua boleh. Tak ada masalah. Tidur tak tidur. Macam tu je lah. Macam tu je lah. Tidur tak tidur. Oh, keluar rumah. Masuk keluar rumah tu masuk aktiviti lain lah kan. Sebab kita bincang tadi dia duduk dalam rumah. Tahu? So sekarang ni kalau aktiviti lain maksud dia keluar daripada rumah. Minggu lepas kita bincang pergi pasar kan. Masak. Keluar rumah, dia nak masak ke apa kan. Boleh. Maknanya taklah bila dalam keadaan junub terus dia mandi. Jadi kesimpulannya begitulah ya daripada perbincangan-perbincangan yang kita dah baca tu tadi. Ringkas saja. Bacanya panjang. Nak faham itu je. Okey. Bab yang ke-27. Orang yang junub berwuduk kemudian tidur. Macam sama kan? Oh. Macam sama je bab ni. Okay, tak apa. Macam je. Macam. Kita lihat ya. Babul junubi yatawadda'u thumma yanamu. Qala al-imam al-Bukhari rahimahullah. Haddathana Yahya bin Bukairin. Qala. Haddathana al-Laythu an Ubaidillah. An Ubaidillah bin Abi Ja'farin. An Muhammad bin Abdurrahman an Urwata an Aisyata qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawaddaa lis-salati. Yahya bin Bukair meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Al-Layth meriwayatkan kepada kami dari Ubaidullah bin Abi Ja'far, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Urwah, dari Aisyah. Dia berkata, apabila Nabi SAW hendak pergi tidur sementara baginda dalam keadaan junub, baginda terlebih dahulu mencuci kemaluannya dan berwuduk untuk solat. Apa beza hadis ini dengan yang lepas? Duduk situ rupanya awak. Selalu duduk tepi situ. Cakap tak datang sisi kini. Sakit kaki ke? Apa dia Syiki nak cakap apa tadi? Okey. Bezanya hadis ini dengan yang lepas, hadis ini menunjukkan bahawa Nabi suruh Nabi cuci kemaluan. Yang ini cuma berwuduk saja kan? Okey, so itu perbezaan antara hadis ini dengan hadis yang lepas. Baik, syarah hadis. Perkataan An Muhammad bin Abdurrahman, dari Muhammad bin Abdurrahman, dia adalah Abul Aswad yang dikenal juga dengan nama Yatim Urwah. Perawi-perawi sanad ini dari awal hingga pertengahan berasal dari Basrah. Adapun dari pertengahan ke atas semuanya berasal dari Madinah. Gitu, tak apalah, tinggalkan je. Perkataan wa tawaddaa lis-salati, dan berwuduk untuk solat. Artinya baginda berwuduk sebagaimana berwuduk untuk mengerjakan solat. Maksudnya bukan berwuduk untuk melaksanakan solat. Wuduk tu diambil bukan sebab nak solat, tapi sama macam nak solat. Itu maksudnya. Dengan kata lain, maksudnya baginda berwuduk sesuai dengan pengertian syariat, bukan pengertian bahasa. Kalau kita kata wuduk ni daripada sudut bahasa, maksudnya cuci tangan sahaja. Tapi kalau kita kata wuduk daripada sudut syariat, ialah wuduk macam mana kita nak solat. Okey, so itu perbezaan antara pengertian bahasa dan pengertian syariat. Baik, kita ada hadis yang kedua dalam bab ini. Haddathana Musa bin Ismail qala
Haddathana Juwairiyatu an Nafi'in an Abdillah qala istafta Umarun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayanamu ahaduna wa huwa junub qala na'am idza tawadda'a. Musa bin Ismail meriwayatkan kepada kami, dia berkata, Juwairiyah meriwayatkan kepada kami dari Nafi' dari Abdullah, dia berkata, Umar meminta fatwa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah salah seorang dari kami tidur dalam keadaan junub? Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, Nabi kata, ya, jika sudah berwuduk. Ini samalah macam hadis yang lepas. Baik, syarah hadis, perkataan haddathana Juwairiyatu. Juwairiyah meriwayatkan kepada kami. Lafaz Juwairiyah dibaca dengan huruf jim dan ra dalam bentuk tasghir, iaitu Juwairiyah ni nama seorang lelaki. Dia bukan orang perempuan. Ada tak orang lelaki nama Sakinah? Tak ada Tiba-tiba jumpa Sakinah. Rupanya dia lelaki. Kok lah mak dia nak namakan nama Sakinah tapi keluar anak lelaki Dan Azhar. Jadi dia juga nama letak Sakinah kat situ. Tapi ni pelik lah nama dia Mujur kita baca syarah hadis tu. Kalau tak, ingatkan ni perempuan. Tapi sebenarnya dia adalah perawi yang merupakan seorang lelaki. Nama ayahnya adalah Asma'. Nama bapa dia pun nama perempuan, Asma'. Nama ayahnya adalah Asma' bin Ubaid. Juwairiyah mendengar hadis ini dari Nafi', Maula Ibn Umar, dan dari Malik dari Nafi'. Seterusnya perkataan Ana Abdillah dari Abdullah. Dalam riwayat Ibn Asakir tertulis Ani bani Umar, dari Ibn Umar. Nama dia Abdullah tapi dekat riwayat yang lain kata Ibn Umar. Berkataan faqala na'am idza tawadda. Baginda menjawab ya jika sudah berwuduk. Dalam riwayat Muslim dari jalur Ibn Juraij dari Nafi' tercantum lafaz liyatawadda thummal yanam. Hendaklah dia berwuduk, kemudian hendaklah dia tidur. Okeylah, tu tak ada apa-apa sangat. Seterusnya hadis yang terakhir di sini. Terakhir ke? Okey, terakhir. Hadis yang terakhir dalam bab yang ke-27. Haddathana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Abdillah bin Dinarin an Abdillah bin Umar annahu qala ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم tawadda waghsil dzakaraka thumma nam. Abdullah bin Yusuf meriwayatkan kepada kami, dia berkata Malik mengkabarkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar bahawa dia berkata Umar bin Al-Khattab meriwayatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia mengalami junub pada malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, berwuduklah dan cucilah kemaluanmu, kemudian tidurlah. Baik, syarah hadis. Di sini kita ada Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar dia kata demikian diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta menurut kesepakatan para perawi kitab ini. Sementara itu, di luar kitab Al-Muwatta diriwayatkan dari Nafi', bukan dari Abdullah bin Dinar. Abu Ali Al-Jayyani menyebutkan bahawa dalam riwayat Ibn Sakan juga tercantum dari Nafi', bukan dari Abdullah bin Dinar. Jadi ada dua jalur dua-dua daripada Nafi'. Demikian pula sebenarnya yang tercantum dalam riwayat Al-Asili. Hanya saja dia mencoret nama Nafi' kemudian dia menggantikannya dengan Abdullah bin Dinar. Jadi hadis daripada Abdullah bin Dinar ataupun daripada Nafi'.
Ini isu dia. Abu Ali berkomentar, hadis ini memang benar berasal dari riwayat Malik dari keduanya. Okey, settle. Maknanya dua-dua sekali. Abdullah bin Dinar dan juga Nafi'. Okey, dua-dua ada dalam riwayat itu. Ibn Abdul Bar berkata, hadis ini adalah riwayat Malik dari dua orang itu. Namun yang benar adalah dari Abdullah bin Dinar. Adapun hadis Nafi' riwayatnya adalah hadis yang gharib. Hadis gharib macam mana? Hadis gharib dia termasuk dalam kategori hadis mutawatir atau ahad? Ahad. Betul Kak Zah? Kak Zah ngantuk Kak Zah. Ahad. Hadis mutawatir berapa orang? Ramai berapa orang? Lebih daripada 3? Tak. Lebih dari 3 tu masyhur. Aziz 2. Gharib 1. Aziz 2. Masyhur 3. Jadi gharib ni 1. Okey, hadis ahad ni maksudnya perawi tak ramai ya dalam sanad tersebut. Jadi hadis ahad ada 1 gharib. Gharib maksudnya perawinya seorang saja, tunggal. 2 aziz. Aziz maksudnya perawinya 2 orang. 3 masyhur. Maksudnya macam ni je masyhur. Macam pelik bunyi. Okey. Jadi 1 hadisnya maksudnya macam ni, dalam setiap tabaqat, okey, dalam setiap tabaqat tu dia ada 1 perawi saja. Tabaqat ni dari mana? Dia atas mesti Nabi atas ni. Lepas Nabi ni mesti ada tabaqat sahabat. Setelah tabaqat sahabat kita ada tabi'in. Selepas tabi'in, tabi'at tabi'in. Lepas tu atba' tabi'in dan seterusnya lah sampai kepada pengarang kitab. Jadi kalau kita kata hadis ini gharib, maknanya 1 orang je sahabat dekat sini. Tabi'in 1 orang je. Tabi'in 1 orang. Setiap tabaqat itu dia hanya 1 orang, 1 orang, 1 orang, 1 orang, 1 orang. Jadi hadis macam ini kita kata hadisnya gharib. Kalau kita dapati bahawa dalam tabaqat tu ada 2 sahabat lah. Okey, sini ada 2 ataupun sini ada 3. Tapi dia tetap kita panggilnya sebagai hadis yang aziz. Sebab dia ada dua. Ini yang membezakan dia dengan hadis mutawatir. Kalau hadis mutawatir dekat peringkat sahabat ada 20 orang contohnya. Tabi'in 20 ataupun lebih 30. Mungkin dekat tabi'in kita kata ada 10. Kat situ menunjukkan bahawa kalau hadis tu mutawatir tidak ada sebarang potensi untuk menunjukkan adanya pendustaan yang dibuat kerana ramai sangat orang yang tahu hadis itu, ramai sangat orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Tapi kalau 1 orang saja kat sini, 1 orang saja kat sini, kita akan jadi muskil. Sebab riwayat tu kita nampak macam tak ramai orang tahu kan? Jadi betul ke riwayat ini? Jadi sebab itu hadis gharib ini perlu diperiksa juga. Gharib, aziz, masyhur, dia boleh jadi hadis yang sahih, hasan, daif, bahkan juga boleh palsu.
Mak kita perlu lakukan pemeriksaan lah kan dekat situ. Sama ada kedudukan hadisnya adalah hadis yang boleh diterima pakai dijadikan hujah ataupun tidak. So sekarang dalam isu riwayat tadi kan dia kata kalau riwayat daripada siapa tu yang gharib? Nafi'. Okay. Adapun hadis Nafi' riwayatnya adalah hadis yang gharib. Sebab itu di sini dia kata Ibn Abdul Bar kata riwayat Malik dari Abdullah bin Dinar itu lebih tepat. Sebab apa? Riwayat daripada Nafi' hadisnya adalah hadis yang gharib. Jadi kita ni kalau jumpa antara hadis yang gharib dan satu hadisnya mutawatir, pasti kita akan lebih memilih yang mutawatir. Kerana potensinya, kesahihannya itu kan lebih besar. Kerana ramai orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Okay, so itu bezalah hadis aziz, gharib dengan hadis masyhur. Tapi hadis masyhur ni juga kita tak semestinya define dia ataupun kita maksudkan dia dengan yang tiga orang ni. Ada juga dalam ilmu hadis ni, hadis masyhur kita sebut sebagai hadis yang popular. Ramai orang dengar hadis tu. Okay, ramai orang dengar hadis tu, ramai orang tahu hadis tu, ramai orang ceritakan tentang hadis tu, kita panggil dia sebagai hadis masyhur. Tak semestinya dia adalah hadis yang termasuk dalam hadis ahad. Tapi hadis masyhur ni dia potensi palsu tu lagi besar. Betul. Potensi palsu tu lagi besar kan. Sebab kadang-kadang hadis yang orang cerita-cerita kita ni cerita-cerita je. Cerita-cerita je tu yang jadi masyhur kan. Belajar sampai ke negeri China, betul lah. Itu hadis yang masyhur lah. Tapi itu bukan kata-kata Nabi, itu kata-kata di kalangan orang ulama lah. So kita dengar daripada dulu kita kata, utlubul ilma walau bisin. Daripada kita kecil-kecil sampai marasa pun, sama marasa pun cakap gitu kan. Kita ni kena belajar tinggi-tinggi, utlubul ilma walau bisin. Dan lepas belajar baru tahu hadis tu bukan hadis Nabi. Lah ustazah. Lah ustazah. Bukan hadis Nabi rupanya dia kata, tapi dia beri Nabi. So ini merupakan sesuatu yang kita panggil sebagai hadis masyhur. Bermakna kita faham ini, hadis masyhur tu dia ada dua maksud. Satu, yang memiliki 3 orang perawi dalam setiap tabaqat. Tapi yang lagi satu maksudnya lah hadis yang popular. Yang ramai orang sebutkan. So yang mana satu tu wallahu a'lam lah. Maknanya kita ni bila nampak hadis tu ni, ini masyhur yang mana satu? Adakah ia masyhur hanya di kalangan orang awam ataupun yang dimaksudkan dengan masyhur yang ini? Perlu diperiksa terlebih dahulu. Okey, baik, seterusnya. Maka dia kata di sini, ada 5 atau 6 orang perawi lain juga meriwayatkannya dari Malik dari Nafi'. Sehingga riwayat Nafi' bukanlah riwayat gharib. Tapi dia betulkanlah juga dekat situ. Dia kata meskipun Ad-Darqutni mencantumkannya dalam kitab Gharaib Malik, perlu diketahui maksudnya adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Malik di luar kitab Al-Muwatta. Jadi istilah gharib di sini berasal dari ayahnya secara khusus terhadap Al-Muwatta. Memang benar riwayat dalam kitab Al-Muwatta tentunya lebih masyhur. Inilah lebih masyhur. Dia pun dah guna perkataan tu. Lebih popular, lebih dikenali orang ramai dalam riwayat kitab Al-Muwatta berbanding daripada riwayat ayahnya sendiri. Maka sebab itulah dikata bahawa hadis ni hadis yang gharib, yang kalau sekiranya lah disandarkan kepada dia. Okeylah, tak apalah, itu sedikit sajalah untuk faham tentang istilah-istilah dalam ilmu hadis. Baik, perkataannya Zakara Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab menceritakan inti penyebutan demikian tidak lain untuk menyatakan hadis ini terhitung sebagai musnad Ibn Umar seperti yang diriwayatkan majoriti perawi. Abu Nuh meriwayatkannya dari Malik, lalu dia menambahkan di dalamnya dari Umar. An-Nasa'i menjelaskan sebab mengapa Umar menceritakan hal itu dari riwayatnya. Dari jalur Ibn Aun, dari Nafi', dia berkata, Ibn Umar mengalami junub. Jadi yang mengalami junub dalam kes ini, dalam cerita ni bukan Umar. Anak dia, iaitu Abdullah ibn Umar. Jadi Umar yang pergi jumpa Nabi, dia tanya pada Nabi bagi pihak anak dia, iaitu Ibn Umar tu tadi.
Maka dia kata Ibn Umar mengalami junub. Lalu dia menemui Umar dan menyampaikan masalah tersebut kepadanya. Kemudian Umar dia jumpa Nabi SAW untuk meminta fatwa daripada Nabi. Nabi SAW pun bersabda, Nabi kata apa tadi? Liyatawadda wa yarqud. Hendaklah dia berwuduk kemudian dia tidur. Berdasarkan riwayat ini, orang yang dimaksud dalam kata ganti hu, ia dalam hadis bab annahu tusibuhu, dia mengalami junub adalah Ibn Umar. Jadi tusibuhu di situ balik kepada Umar. Ibn Umar. Okay, bukan balik kepada Umar. Dan perkataan Nabi dalam jawapan baginda berwuduklah kemungkinan ditujukan kepada Ibn Umar juga kerana dia hadir ketika soalan itu ditanyakan. Jadi di sini kita ada perkataan tusibuhu. So kita ada dhamir hu dekat sini. Jadi hu ni balik pada siapa? Adakah ia balik pada Umar atau balik kepada Ibn Umar? So sekarang diterangkan tadi ini balik kepada Ibn Umar sebab yang mengalami masalah ni ialah Ibn Umar. So bila Nabi jawab hendaklah dia itu berwuduk, dia juga balik kepada Ibn Umar. Okey? Kemudian dia kata di sini mana tadi? Perkataan bi annahu bahawa dia demikian dalam riwayat Al-Mustamli dan Al-Hamawi. Sementara dalam riwayat lainnya tercantum annahu. Perkataan faqala lahu. Beliau berkata kepadanya. Dalam riwayat Al-Asili tidak tercantum lafaz lahu. Okey, terus saya masuk kepada perbincangan perkataan tawadda waghsil dzakaraka. Berwuduklah dan cucilah kemaluanmu. Dalam riwayat Abu Nuh tercantum irsil dzakaraka thumma tawadda thumma nam. Cucilah kemaluan kamu dan berwuduklah, kemudian tidurlah. Ini ditujukan untuk membantah orang yang mengarahkan pengertian hadis ini ada pada apa adanya sesuai dengan makna zahir nas. Jadi sekarang kalau kita rujuk pada hadis, Nabi kata apa tadi? Tawadda waghsil dzakaraka. Ni saya nak masuk kat sini Okey. Tidur. Dalam hadis kita bincang, Nabi kata sebelum tidur wuduk, cuci kemaluan. Isunya sekarang ialah nak cuci kemaluan dulu ke nak wuduk dulu? Tapi Nabi kata wuduk dulu, cuci kemaluan. Nampak tak dalam hadis? Kalau kita baca semula, hadis tu kata apa? Tawadda, berwuduklah, waghsil zakaraka. Dan cuci kemaluan, baru kamu tidur. Jadi zahir hadis menunjukkan bahawa wuduk datang dulu. Kan? Baru kita cuci kemaluan. Okey. Datang satu riwayat lain dalam syarah tu tadi kan. Dia kata apa? Dalam riwayat Abu Nuh tercantum irsil zakaraka thumma tawadda thumma nam. Cucilah kemaluan kamu dan berwuduklah kemudian tidurlah. Ini ditujukannya untuk membantah orang yang mengarahkan pengertian hadis ini apa adanya sesuai dengan makna zahir nas. Jadi orang yang berpegang kepada zahir nas, mereka akan kata kita wuduk dulu cuci kemaluan. Tapi sebenarnya dia bukan terbalik. Tapi itu memang kata-kata Nabi dan ada yang meriwayatkan menggunakan sesuatu yang dia kata lebih logik. Dia kata patutnya kita cuci kemaluan tapi kita berwuduk terlebih dahulu. Namun di sini kalau kita baca dekat perenggan yang berikutnya, dia mengatakan boleh berwuduk dahulu kemudian mencuci kemaluan. Kerana wuduk di sini tidak bertujuan mengangkat hadas.
Kenapa tak tujuan mengangkat hadas? Sebab dia belum mandi junub lagi. So kalau dia berwuduk pun dia boleh baca Quran. Dia boleh baca Quran. Dia boleh solat ke? Tak boleh. Jadi dia kata, kalau pun dia pegang kemaluannya bukanlah menyebabkan batal wuduk tu. Bagi dia lah. Tak mengangkat hadas pun. Kerana wuduk di sini tidak bertujuan mengangkat hadas, namun wuduk yang diniatkan untuk beribadah. Ta'abbud. Maknanya kita ikut sunnah Nabi tu lah. Nabi suruh kita buat begitu, kita buat, kita dapat pahala. Ini kita panggil sebagai ta'abbudi. Sebab dari sisi hukum, masalah junub lebih berat daripada masalah memegang kemaluan. Kemudian dia kata, melalui riwayat Abu Nuh tadi, jelas bahawa mencuci kemaluan lebih dahulu dilakukan sebelum berwuduk. Kalau kita baca tadi riwayat Abu Nuh yang dalam syarah tu kan, dia kata apa? Cuci kemaluan, kemudian baru kita berwuduk. Adapun pendapat yang mengatakan memegang kemaluan dapat membatalkan wuduk, maka masih boleh mereka ini berwuduk terlebih dahulu baru kemudian mencuci kemaluan asalkan dia tidak menyentuh ketika mencucinya. Siram aje lah, shoot, gitu. Itu pun tak faham.